harga yang mampu milik. Ini yang kita nak supaya semua orang boleh pergi umrah. Harga mampu bilik tu berapa ringgit Datuk? Sekarang ni lah sekarang ni dengan keadaan sekarang kita ada RM4,990. Murah. Untuk kita tak boleh kira dengan jemaah. Daripada segi 4990 tu kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita untung. Polisi kita adalah untuk menerbangkan jemaah nevertheless. Bukan hanya nak jual umrah saja, bukan hanya nak buat travel saja, tapi mereka menyediakan aplikasi kehidupan manusia, kehidupan Islam tu. Assalamualaikum kepada anda semua. Selamat datang ke episod terbaru Kopi Bersama Ikhlas yang dibawakan khas oleh ikhlas.com, sahabat anda. Hari ini episod kita sangat berbeza kerana sebelum ni kita cakap mengenai ta'aruf, mengenai kesihatan, tetapi hari ini kita nak bercakap mengenai ikhlas.com. Jadi kita kedatangan dua tetamu, iaitu CEO ikhlas.com, Saudara Ikhlas Kamarudin, dan juga penasihat komersial. Datuk Roshamno, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Awak sihat Saya sihat. Datuk sihat ke? Ya, tengok awak lagi saya sihat. Jadi dah saya banyak tak tanya pun sihat tak? Okey, my boss saya kena tanya lah dekat my boss. Okey, Ikhlas sihat ke? Saya sihat alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana ada masa untuk join Kopi Bersama Ikhlas. Sebab sebelum ni kita asyik kedatangan dengan tetamu. Hari ni my boss. Okey, so pasal itu Kopi Bersama Ikhlas, kita ni nak santai-santai je. Kita nak santai-santai. So we are quite relax apa semua. Kita nak bincang sembang-sembang macam biasa. Kopi kan. Jadi dah banyak episod sebelum ni kita asyik cakap pasal benda-benda lain, tapi hari ni kita nak cakap pasal ikhlas.com. Apa itu ikhlas.com? Apa itu ikhlas.com? Ni soalan yang sangat mendalam dan juga ni kalau satu podcast tak cukup nak explain 100%. Kita nak ada banyak podcast ke ni? Tak apa, saya cuba summarize. Okey. Saya cuba summarize dalam bahasa Melayu, menyimpulkan simpul salah. Tak apalah. Summarize lah. Summarize okay. Jadi kesimpulan dia, actually ikhlas.com ni adalah satu syarikat teknologi gaya hidup mesra Islam. That is like the one liner lah untuk apa itu ikhlas.com. Syarikat gaya hidup mesra Islam. Apa itu gaya hidup mesra Islam? Kita nak mempromosikan dan membiar orang memahami dengan lebih lanjut lagi apa itu gaya hidup mesra Islam. Itu adalah satu gaya hidup yang mendekatkan mereka lagi kepada agama dan memahami agama dengan lebih lagi. So kita nak memudahkan orang. Contohnya ada macam-macam ibadah dalam Islam solat, umrah, fidyah, zakat, korban dan lain-lain lagi. Kita nak berikan kefahaman yang lebih mendalam tentang itu dan kenapa ia adalah sesuatu yang mudah untuk orang melakukan. Jadi itu adalah basically essence lah of ikhlas.com sebagai satu syarikat gaya hidup, dan kita menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan itu kepada orang-orang Islam dan juga untuk orang-orang yang bukan Islam, untuk yang nak memahami tentang itu. Bercakap mengenai teknologi, jadi ikhlas.com ni selain daripada kita tahu ada www.ikhlas.com, apa lagi yang ikhlas.com ada? Apa lagi ikhlas.com ada? Okay, so ikhlas.com ni kita ada macam-macam produk dan services. Kami juga ada aplikasi. So kami terbagi kepada 3 cabang yang utama. So kita ada umrah, travel dan juga lifestyle. Okay, jadi untuk travel ialah seorang Muslim yang nak ke mana-mana lah, ke Korea, ke Jepun ke, pasti dia akan mencari makanan halal, pasti dia akan mencari tempat yang nak solat, pasti dia akan cari hotel yang selesa untuk keluarga dia, dan dia akan jaga waktu solat. So ini adalah dari segi travel. Segi umrah, kita semua tahu ibadah umrah itu apa. Jadi kita mau memudahkan orang pergi umrah dan juga menyiapkan servis-servis perkhidmatan umrah yang sangat baik dari segi pengurusan jamaah dan tetamu Allah tu. Lifestyle pula dia merangkumi macam-macam. Kita sebagai orang Islam, kita melakukan ibadah harian, which is semayang, kita berzikir, kita membaca Quran dan lain-lain lagi. Dalam aplikasi semua itu ada.
Dan juga kalau katakan contohnya kita bersedekah hari-hari ataupun kita bersedekah mingguan, boleh bersedekah di ikhlas.com juga. Jadi kita memudahkan, semuanya di hujung jari saja. Jadi itu adalah apa yang kami mahu buat sebagai syarikat gaya hidup Mesra Islam. Jadi orang kata kalau kita nak beribadah ni buka je www.ikhlas.com, Sangat semua mudah. kita boleh beribadah. Betul. Okey. Apa kaitan Rosyamno dengan ikhlas.com? Kita tahu Saya Datuk kaitan saya Rosyamno dengan awak. kita tahu ikhlas.com apa Rosyamno asyik dekat depan TV kan. Jadi bapa garang lah. Cinta lah. Cinta lah. Suka tak? Jadi apa kaitan dengan ikhlas.com? Okay, Assalamualaikum semua yang tengah menonton podcast ni. Alhamdulillah, sebenarnya satu pertemuan yang tak diduga antara saya dengan ikhlas.com, dan sebelum ni saya tak mengenali Ikhlas. Semuanya pasal COVID lah. Okey. Memang kita percaya bila satu bencana tu berlaku mesti ada hikmah dia. Ya, betul. Dan pertemuan saya bersama ikhlas.com memang saya amat percaya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saya mengenali saudara Ikhlas dan ikhlas.com melalui satu program, iaitu masa tu kan kita diorang banyak buat derma-derma barang makanan apa semua, dan ikhlas.com Ikhlas ni bersama saudara Fendi yang memperkenalkan saya dengan Ikhlas. Dia orang beli barang dekat pasar raya saya dekat Rosyamat. Dan situ kita berkenalan, dan kita juga ada program-program seperti korban apa semua, dan akhirnya ada kemesraan, ada satu titik pertemuan yang kita rasa kita serasi. Jadi saya pun nampak macam serasi ialah of course sebagai seorang manusia yang hidupnya sudah melebihi 50 tahun. Saya 57 tahun. Oh, ya ke? Saya nampak muda kan? Nampak muda kan? Nampak muda kan? Muda, Kau nak cakap tu lah kan? Tak apa, berteruskan. Jadi kita alpa dalam kehidupan kita. Betul. Kita banyak buat dosa kan? Buat dosa. Of course manusia tu sebenarnya kalau kita kaji, Tak lari dengan dosa. kaji betul-betul, kita banyak buat pahala pada dosa, tapi kita tak lari daripada dosa. Tapi bila saya tengok ikhlas.com ni adalah satu platform, tempat di mana kita banyak boleh membantu manusia lain dari segi banyak aspek. Di situ membuatkan saya jatuh cinta dengan ikhlas.com. Dah berapa lama Datuk dengan ikhlas.com? Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun, dan pada mulanya saya lebih kot tu. lebih Kenal dalam awal lah. Tapi orang cakap macam sarung cincin. Nikah. Sarung cincin tu kan, sarung cincin tu mula-mula risik dulu. Risik carung cincin. Kami sekarang ni dah kira macam berkeluarga lah. Berkeluarga. Pada asalnya saudara Ikhlas menjemput saya sebagai duta untuk ikhlas.com, buat korban apa semua, dan akhirnya bila ada persefahaman, ada idea-idea yang keluar antara saya dan juga Ikhlas dan juga tim-tim yang lain, mungkin pihak Ikhlas nampak mungkin Datuk Syam, you ada idea, apa kata kita lantik you jadi penasihat kepada ikhlas.com. Saya cakap saya tak pandai sangat. Dalam masa yang sama saya juga belajar. Macam saya katakan tadi, kita pun nak raih banyak pahala, kerana dengan ikhlas.com kita banyak boleh menjana pahala. Ya. Semua orang nak pahala, sebab ini adalah bekal kita untuk hari akhirat nanti kan. Kita masuk ke alam lain. Jadi macam orang dekat luar sana, okey, kalau dia orang tanya saya apa ikhlas.com, kenapa saya nak dengan ikhlas.com? Sebab dekat sini bukan kata kita ni menjual umrah, bawa orang pergi travel, tapi sebenarnya dekat ikhlas.com ni, kalau tengok platform kita ada 7 produk yang boleh membuatkan orang lain macam infak contohnya. Dia orang boleh infak, dia orang boleh buat sedekah, dia orang boleh bayar zakat. Jadi makna dekat sini saya berdampingan dengan satu dunia baru yang boleh memberikan impak dari segi saya punya keimanan saya, pahala saya, saham akhirat saya. Itu yang membuatkan saya bersama dengan ikhlas.com dan tertarik dengan ikhlas.com. Okey, macam Datuk Rosyam Macam hari saya cakap. tertarik dengan awak. Okey, macam Tak Datuk ada respon tadi. Macam Datuk Rosyam tadi cakap ada 7 produk. Mungkin Ikhlas boleh ceritakan apakah 7 produk tu? Jadi seperti saya terangkan tadi lah, so kita ada 3 cabang. Yang 2 cabang tu memang produk yang sangat besar lah. Umrah ni dia memang kompleks. Dia adalah produk utama kami. Travel pula juga sangat kompleks. You ada
berpuluh-puluh destinasi. Betul. Di mana-mana yang AirAsia terbang itu kita ada produk. Ya. Jadi dekat situ memang 2 cabang ni dia bukan saja cabang tetapi dia produk yang kira major lah dekat dalam ikhlas.com, satu komponen yang besar. Jadi yang ketiga adalah lifestyle. Lifestyle ini adalah gaya hidup Islam tu sendiri. Jadi macam contohnya seperti kurban, fidyah, zakat, sedekah, infak, kita juga ada feature seperti Quran, kiblat prayer time. Ini semua lebih kepada lifestyle seorang Islam tu, dan dia produk-produk baru yang akan datang lagi kemudian. Cuma buat masa sekarang ni kita lagi mengembang, kita lagi mengukuhkan produk main kami, itu adalah umrah dan travel. But most of produk yang akan datang ini akan lebih meluasa daripada segi lifestyle juga. Seperti kita punya hala tuju sebagai satu syarikat Islamik ni, kita nak mengembangkan servis-servis Islam yang ada dalam aplikasi ni untuk ada macam-macam. Sampai mungkin anak you nanti nak sunat, boleh cari tempat nak sunat dekat ikhlas.com, ataupun nak kahwin, nak cari kursus kahwin, boleh cari dekat ikhlas.com. Nak pengurusan jenazah, InsyaAllah ini semua akan datang. Semua ni dalam rancangan. Bawa satu payung lah, senang. Bawa satu payung. Yang itu yang kita nak. Kita nak kemudahan, sebab sekarang sudah sampai kepada zaman dunia digital. Bukan sampai zaman, kita dah penghujung pada dunia digital, dan kita berharap kepada rakyat Malaysia, khasnya orang Islam di Malaysia, mereka harus mesra dengan digital. Kerana dengan digital sajalah mereka mampu menempatkan diri mereka dan keluarga mereka sealiran dengan perkembangan zaman. Kalau katakan orang Islam itu tidak bersama dengan digital itu, maka mereka akan tertinggal. Nak tak nak, satu hari nanti dia akan fully digital. Bila fully digital, maknanya persiapan tu sudah ada. Sebab tu saya nak sarankan kepada semua orang yang kat luar sana, download kita punya apps, aplikasi kita ikhlas.com, dan di situ anda akan nampak. Kadang-kadang kita tanya, susah lah, saya tak pandai. Contohnya kalau kita beli telefon, pada awal tak pandai kan? Betul. Tapi lama-lama bega pandai kan? Kalau makcik-makcik kat rumah dulu, kalau beli TV, beli radio, mula-mula tak pandai kan? Lama-lama pandai. Benda ni senang saja. Benda senang saja. Jadi maknanya apa yang paling penting, kalau tak pandai sekarang, minta anak downloadkan, ataupun orang-orang muda. Hasilnya benda ni sebenarnya memang kita nak bawa arah ni kepada orang muda kebanyakannya, sebab ini zaman mereka. Kalau mereka tak download, tidak ada satu aplikasi yang melengkapkan segala-galanya untuk kehidupan secara Islam diorang akan ketinggalan. Betul. Ketinggalan. Maknanya kita akan kita punya impian bersama ialah untuk alertkan setiap individu yang bernama Islam tu, dia punya alert tentang solat, tentang apa semua, kita akan gunakan aplikasi kita. Ini impian kita. Tapi kita telah bermula, tapi alhamdulillah kita dah ada 7 produk dalam ni, dan 7 produk itu dia tidak akan sampai ke situ. Kita akan upgrade ya, sesuai dengan kehendak masa dan juga kehendak Islam tu sendiri. Okey. Kalau kita tahu ikhlas.com pun banyak bawa jemaah ke untuk menunaikan ibadah umrah kan. Dan Datuk Rosham sendiri dah pernah pergi dengan umrah dengan ikhlas.com. Mungkin Datuk boleh ceritakan tak apa yang berbeza kalau kita nak pergi umrah dengan ikhlas.com berbanding dengan travel agency yang lain? Nombor satu saya nak cakap harga. Semua orang nak pergi umrah. Sekarang ni saya minta maaf cakap lah kan, umrah ni dah jadi satu perniagaan yang hebat bagi sesuatu orang lah. Minta maaf saya cakap kan. Tapi ialah menyaga, kita pun menyaga, ikhlas.com pun menyaga juga. Tapi kalau kita boleh memberikan harga yang berpatutan, harga yang mampu milik, ini yang kita nak, supaya semua orang boleh pergi umrah. Harga mampu bilik tu berapa ringgit Datuk? Kita sekarang ni lah sekarang ni dengan keadaan sekarang, kita ada RM4,990. Murah. Dan yang paling bagusnya, kita banyak terjadi dekat negara kita ni ialah scammer. Ada juga bukan scammer, ada juga travel agent yang bawa orang umrah, dia sidai orang tak jadi pergi. Ada juga yang janji satu bilik 4 orang, sumbat 8 orang. Ada yang tersidai dekat airport pun ada. Ramai. Tapi yang bagusnya, saya dah banyak lah syarikat yang ajak saya jadi duta asal dia kan. Tapi saya takut
Tapi bila dengan Ikhlas.com, satu nama yang besar, iaitu anak syarikat kepada AirAsia. Jadi mereka ada kapal terbang mereka sendiri. Jadi mana ada syarikat umrah yang dekat-dekat, bukan nak bangga, bukan syarikat saya pun, syarikat dia kan. Jadi bagi saya berbangga kerana menjadi salah satu individu ada dekat dalam tu. Bersama. Jadi maknanya mereka ada kapal terbang mereka sendiri. Jadi tak ada lah masalah tersidai tu. InsyaAllah tak ada. Dan saudara Ikhlas sendiri berjanji kalau ada yang kena sidai, dia berjanji akan bayar 150% apa yang dibelanjakan dengan Ikhlas.com. Dan ini menunjukkan bahawa betapa komitmen, tanggungjawab satu syarikat yang penuh tanggungjawab, bukan hanya nak jual umrah saja, bukan hanya nak buat travel saja, tapi mereka menyediakan aplikasi kehidupan manusia, kehidupan Islam tu. Itu yang membuatkan saya tertarik. Dan saya pergi dengan Ikhlas.com pergi umrah, saya terkejut. Tidak ada satu pun yang memberikan rating yang tidak elok kepada perjalanan tu. Alhamdulillah. Betul. Memanglah ini semua kuasa Allah. Tapi bagi saya, travel agent yang merancangkan ke mana tempat destinasi, kapal terbang apa kita naik, di mana hotel kita, bas apa kita naik, dan jangan bagi alasan itu ketentuan Tuhan. Selalu saya dengar, sebab mak saya pernah kena. Saya cakap, mak nak pergi umrah dengan siapa, dengan kawan-kawan. Cakap, mak naik apa mak? Mak naik MAS. Sampai kat airport, tiba-tiba tukar kapal terbang Bangladesh. Saya jumpa dengan ustaz tu, dia kata, kenapa mak saya patut naik ML? Ini semua ketentuan Tuhan, Datuk kena terima. Cakap this is not ketentuan Tuhan, this is you yang punya arrangement. So saya tak nak orang mismanage itu. Tak. Jadi di Ikhlas.com itu janji Ikhlas dan juga tim dia kepada saya sebagai seorang penasihat komersial, ini yang kita wawarkan kepada orang. Betul. Jadi alhamdulillah, saya bersama dengan Ikhlas.com pergi umrah dan saya rasa amat selesa apa yang dijanjikan kepada saya. Saya dapat. Saya dapat apa yang dijanjikan, dan di situlah termeterainya perjanjian untuk saya menjadi penasihat komersial kepada Ikhlas.com. Rugi time tu tak kenal kita lagi rugi. Betul. Okey, harga yang bermula untuk kita ke umrah 4,990 ya Ikhlas. Ada untung ke? Sekarang ni kan semua benda sangatlah mahal. Kan maksudnya macam semua harga mahal, penginapan, hotel semua sangat mahal, transport. Jadi macam mana Ikhlas.com handle? Okey, mungkin saya boleh tambah sikit lah kepada apa penasihat komersial saya sampaikan tadi. Jadi dalam industri umrah ni, memang betul ada beberapa travel agent apa ni semua yang ada yang niat scam, ada yang mismanage. Tetapi untuk kita memahami bahawa umrah ni adalah satu perniagaan yang baik. Jadi macam contohnya, contoh tadi soalan Atika tadi lebih kepada harga dan juga ada untung ke tidak. Tapi benda ni semua related. Maksud saya, pasal dia adalah dari segi pengurusan cash flow. Okey, pengurusan cash flow ni adalah satu benda yang sangat penting untuk satu orang yang meniaga umrah. Dari segi meniaga ni, umrah ni, untung kita tak boleh berkira dengan jemaah. Untung kita tak boleh berkira dengan jemaah. Daripada segi 4990 tu, kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita untung. Tapi ada masa-masa dia. Dan juga daripada segi pengurusan kita bersama hotel. Bila grup tu penuh, mungkin ada diskaun-diskaun yang kita akan dapat. Sama juga dari segi airline. Mungkin kami ni adalah satu anak syarikat AirAsia, tetapi at the same time, it's all about pengurusan. The deal yang kita dapat sama AirAsia juga adalah deal yang seperti travel agent lain yang dapat. Jadi semuanya tergantung pada urusan. Jadi untuk nak jawab soalan Atikah itu dengan sepenuhnya, untung ke tak untung tu, takkanlah kita buat bisnes kalau tak untung. Betul. Pasti ada untung. Betul. Banyak atau sikit, itu ketentuan masing-masing. Macam mana kita buat. Tetapi jangan sampai jemaah resah. Jangan sampai jemaah ditanggung. Jangan sampai apa-apa terjadi kepada jemaah. Kita kena ingat, kalau katakan contohnya kapal terbang tu akan bertolak pada sekian hari apa semua. Betul. Kalau kapal terbang tu tak penuh, tak ada pun kapal terbang tu tak terbang. Kapal terbang tu terbang juga. Tetap akan terbang juga. Jadi maksudnya di situ ada rugi. Tetapi ada hari-hari juga yang mungkin 90% penuh. Jadi ada hari yang sama juga seperti kita lihat bas yang berjalan, yang managed by different companies. Ada setengah company dia akan gabungkan flight apa ni semua. Tapi itu bukan polisi kita.
Itu bukan polisi kita. Polisi kita adalah untuk menerbangkan jemaah nevertheless. Dan juga komunikasi sangat penting dari segi pengurusan jemaah apa ni semua. Maksudnya kalau katakan kalau ada delay, kalau ada masalah dengan flight ke apa ke, kita kena beritahu jemaah awal. So dekat situ banyak kos-kos yang tersembunyi boleh dihindarkan juga. Kan? Jadi benda ni semua dia berlaku, kata untung tak untung tu semua daripada segi pengurusan. Bercakap mengenai pengurusan kan, kita tahu kalau dekat Malaysia ni kita ada tim ikhlas.com, Asia sendiri ada ground staff semua kan. Macam mana pula dekat Mekah? Okey, dekat Mekah kita dan memang lah, kita ada tim Haramain lah. Jadi tim Haramain kami ni kami partner dengan a few individu di sana. Kami juga partner dengan ada beberapa syarikat juga. Jadi daripada segi untuk menghantar orang-orang Malaysia di sana agak payah. Betul. Pasal dia memerlukan visa dan macam-macam. Jadi di sini kami partner dengan syarikat dan juga beberapa individu untuk membantu pengurusan jemaah lah. Tapi saya juga mau tambah sedikit apa yang Datuk sampaikan tadi. Pasal kami ni sebuah syarikat yang, yelah, kita ni sebuah syarikat, bukan satu travel agency sahaja sebenarnya. Kami betul. Memang syarikat gaya hidup Mesra Islam. Jadi di situ, yelah, siapa yang boleh buat dakwah tanpa duit? Betul. Kan? Kita kalau nak jalankan dakwah, kita kena ada duit. So benda tu adalah sesuatu yang saya ingin mengingatkan jugalah orang-orang yang menonton ni, bahawa sahabat-sahabat Rasulullah juga dulu, apabila mereka berjihad untuk agama Islam, mereka banyak yang berduit. Mereka telah menginfakkan banyak harta mereka untuk jalan Allah. Jadi di sini kita ada hala tuju, kita ada tujuan, kita ada objektif. Tapi sambung balik lah, sorry saya tambah sikit tadi apa Datuk Roshan cakap, tapi sambung balik kepada soalan Atika tadi. Pengurusan dari segi dekat Haramain tu, kita ada very tight process. Proses kita sangat berbeza daripada travel agency lain. Jadi proses kita ni dia termasuk juga dengan teknologi. Kita ada timestamp, kita ada reporting, kita juga ada reporting system untuk mutawif kami, dan juga untuk mutawif kita, insya-Allah lah, melalui sistem itu kita mungkin insya-Allah satu hari nanti akan memperkenalkan satu juga sistem baru untuk orang-orang yang telah mengantar mak bapak mereka di Saudi ke umrah ini. Dia boleh dapat update ibu bapa dia tengah menjalankan tawaf ataupun tengah di Jabal Uhud. Jadi tak resahlah anak-anak dia dekat Malaysia ni. Apa update mereka di sana. Jadi semua ini dia berkait balik kepada pengurusan dan berkait balik kepada identiti kami, iaitu sebagai sebuah syarikat teknologi gaya hidup Mesra Islam. Kita kena menonjolkan bahawa teknologi ini adalah sesuatu perkara yang revolusi lah, revolusi yang terkini, mesti menjadi kemestian. Kemestian, you know, dengan pembaruan tentang AI, application, cloud system, macam-macam sekarang ni jenis-jenis teknologi. Jadi kita harus menggunakan untuk perkara-perkara yang baik. Jadi dekat sini juga kita boleh menonjolkan bahawa Islam ni it's not just a civilization ataupun tamadun yang telah meninggalkan inovasi. Kan, daripada zaman dahulu lagi, Ibnu Arabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, apa ni semua, ini adalah pakar-pakar yang mengenali bahawa ilmu akhirat dan juga ilmu dunia itu perlu bergabung. Kan, jadi dekat situ kita juga mau mencetuskanlah semangat dan budaya itu balik kepada kita punya sekaum Islam. Kan, jadi alhamdulillah lah dari segi pengurusan tu, saya sangat passionate pasal benda ni. Jadi kadang-kadang soalan tu tanya macam mana khusus Haramain, saya dah tak apa, kita dengar ke kanan, ke kiri ke kanan. Jadi pasal benda ni adalah benda yang kita terlampau passionate about. Benda ni dah jadi serasi dengan saya, dah jadi sediu dengan saya. Boleh nampak juga Datuk Roshan pun apabila beliau bercara dengan penuh emotion, dengan semangat, penuh passion tau. Jadi dekat situ kami berdua memang sangat rasa yang bahawa benda ni penting untuk orang luar sana untuk memahami apa itu ikhlas.com dan apa itu hala tujuan kami.
kan. Macam Ikhlas cakap mengenai mutawif kan, Datuk Rosham sendiri dah berapa kali pergi dengan ikhlas.com. Boleh tak Datuk Rosham ceritakan pengalaman Datuk Rosham dengan mutawif ikhlas.com? Sebab ramai makcik-makcik dekat luar sana kan macam nak pergi. Ada. Macam nak pergi, macam nak pergi umrah kan, dia orang macam nak tahu berkaitan dengan mutawif sendiri. Jadi ceritakan. Saya pergi umrah pertama saya pada tahun 2007. Lama dulu. Lamanya. Saya Sekolah lagi saya umur 6 tahun. Okey. Saya boleh katakan alhamdulillah dengan izin Allah setiap tahun saya pergi umrah. Alhamdulillah. Rezeki Datuk. Jadi saya pernah pergi dengan beberapa travel agent yang lain dan berjumpa dengan ramai mutawif kan. Jadi alhamdulillah dengan ikhlas.com mutawif kita memang yang saya pernah pergi memang excellent lah, bagi saya excellent. Ada mutawif kadang-kadang diorang ni ada ambil mutawif daripada negara luar. Kita tak ambil mutawif daripada negara luar seperti Indonesia contohnya kan. Tapi kalau jemaah yang terbang dengan kita daripada Indonesia, kita akan bagi mutawif Indonesia. Betul. Tapi daripada Malaysia kita ada mutawif kita sendiri yang mana mereka memahami masalah-masalah orang Malaysia tu sendiri. Yalah, yang pergi ni bukan semua muda. Yang pergi ni ada makcik ni orang Kelantan, orang Johor, orang sana, orang Jawa, orang ni, orang tu. Bukan senang nak memahami seseorang manusia tu, dan banyak dia punya rentah dia semua kan. Tapi bila saya tengok mutawif-mutawif yang ada ni dengan penuh kesabaran, saya bersyukur sebab saya tahu kalau kita pergi, nak pula orang tu tak pernah pergi umrah, mereka mengharapkan kepada mutawif. Kalau mutawif tu banking, saya pun marah. Betul kan? Mutawif banking, kalau tanya sikit nak marah, tanya sini tak layan. Ya, sebab kita banyak tak tahu kan. Kita ialah kita manusia kan. Tak adalah semua benda kita tahu. Jadi kita nak tanya. Nak pula orang tak pernah pergi negara tu, tak pernah pergi umrah kat situ, dah lah dia kumpul duit. Dah lah dia kumpul duit. Agak nak gila kumpul duit. Lepas tu nak pergi kat negara orang. Nak pergi ni nak cari pahala ni. Tak nak salah. Dia tak boleh nak salah. Dia nak pergi buat umrah ni tak boleh salah. Kalau tidak, dengan duit yang dikumpul, dengan masa dia semua tu, maknanya fail. Fail. Apa kena buat? Kalau tersilap sini, apa kena buat? Apa kena buat? Jadi sepanjang perjalanan saya, alhamdulillah, thank you very much kepada semua mutawif daripada ikhlas.com. Mereka memberikan satu kerjasama dan juga mempunyai kepakaran dalam bidang dia, dan mereka juga pandai bercerita tentang satu tempat. Kadang-kadang ada dulu saya pergi, dia bas bawa aje, ini Jabal Rahmah. Lepas tu dia tinggal kita. Tapi mutawif kita sebelum sampai ke Jabal Rahmah tu, dia akan cerita sejarah bagaimana Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan Hawa kat situ. Dia cerita bas tu lalu kat sini, cuba tengok sebelah kanan ni apa, dia cerita. Jadi maknanya sebenarnya sejarah-sejarah ni juga penting bagi kita mengingati sejarah-sejarah dulu kan. Kalau mutawif tak ada kepakaran tu, sebab tu dalam ikhlas.com setiap mutawif memang kena dia punya SOP lah untuk jadi mutawif. Saya tambah sikit lagi tentang topik mutawif ni Datuk. Jadi masa Datuk pergi tu saya pun ikut sekali. Jadi dalam masa kita pergi tu pun banyak kita bincang tentang apa penambahbaikan mutawif perlu berlaku, dan juga apa definisi seorang mutawif tu lah sebenarnya lah pun. Pasal yalah, kita macam saya cakap tadi lah, kita syarikat yang nak mempromosikan gaya hidup Muslim Islam. Mutawif ni tanggungjawab dia sebenarnya bukan sahaja besar, tetapi peluang dia tu tak boleh dibayangkan tu. Kita tak boleh hitung dosa dengan pahala. Betul. Kita tak nampak, macam kita ada bank account. Kita boleh tengok duit masuk, duit keluar. Kalau kita boleh tengok kita punya pahala dengan dosa, mutawif ni dia kena sedar tu bahawa dia adalah satu tempat yang dia senang kutip pahala easily. Pasal amal jariah dia punya peluang tu sangat besar. Bila dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang mutawif tu, ada orang yang dah pernah pergi umrah, ada orang yang tak pernah lagi pergi umrah. Jadi orang yang pergi first time pergi umrah tu, dia mencari Allah.
Dia dalam state yang dia nak pergi ke fasa kehidupan dia yang bahawa dia nak pergi mendekatkan diri lagi. Dia nak dekat lagi. Dia dah niat dah. Dia dah niat dia nak pergi umrah dan dia dah sampai hajat niat dia nak pergi umrah tu. Dan apabila dia pergi umrah tu, apabila dia balik tu, macam mana dia akan menjadi seorang Islam yang lebih baik ataupun seorang Islam yang lebih mundur ataupun seorang Islam yang stabil saja. So macam mana dia nak pergi ke fasa yang lebih tu, Datuk. So ini adalah salah satu perkara yang saya bincang dengan Datuk Rosyam juga masa kita kat sana. Jadi mutawif ni kena faham yang bahawa pengalaman dia bukan pengalaman tetapi tanggungjawab dia kat situ dan peluang dia dekat situ adalah benda yang sangat besar. Jadi kebaikan dekat ikhlas.com ni, apa yang kita cuba buat, kita nak bagi mutawif tu faham perkara ni, which is perkara yang utama. Mutawif ni dia berbayar, dia bergaji, dia berallowance apa ni semua, tapi it's not really about that alone. Ya betul, kita kena ada duit untuk nak hidup, kita ada family, kita ada ni apa ni semua, tetapi dia kena faham bank account yang lagi satu tu macam mana. Kebanyakan mutawif memahami benda ni, tapi dia boleh meneruskan tak perkara itu dalam semua trip yang dia bawa. Because kita dalam keadaan penat, dalam keadaan lelah, mungkin satu mutawif tu boleh bawa 2 trip ataupun 3 trip maksimum sebulan. Yelah, kalau pergi 12 hari 2 trip je lah dia boleh pergi kan. Dah 24 hari dia tak ada dengan keluarga dia, dengan anak dia apa ni semua. Jadi dia juga berkorban. Tapi dia berkorban kerana Islam. Ya betul, cari rezeki. Betul. Kan? Tetapi dia kena ingat, di situ adalah peluang yang sangat besar untuk dia menyampaikan hikmah dakwah itu. Kan? So dekat situ adalah satu benda yang utama untuk ikhlas.com. Tambahan pula, seperti Datuk cakap, kita gunakan teknologi dan juga SOP yang berlainan daripada travel agent lain. Seperti contohnya macam saya cakap tadi lah, nanti kalau dia sampai je ada update, kita akan terus bagi tahu waktu solat easily, dia boleh check dekat app. Kita akan pakai umrah guide di dalam aplikasi kami dan macam-macam lagi lah. Itu salah satu contoh lah yang berbeza. Betul. Kita kan nak masuk tahun 2025. Boleh tak Datuk ceritakan apa yang upcoming plan ikhlas.com? Mungkin nak bawa lebih ramai lagi tetamu Allah? Ya, macam saya katakan pada awal tadi, sebenarnya kita memang plan untuk bawa lebih ramai lagi. Bukan nak bawa orang pergi umrah saja. Kita nak meramaikan lagi orang untuk pergi travel ke destinasi pilihan mereka dengan mesra Islam. Macam Cik Ikhlas cakap tadi, ada tempat makan halal, senang nak solat apa semua. Dan aim saya bersama ikhlas.com, of course saya nak bawa lebih ramai orang lagi untuk mengerjakan umrah. Dan beberapa bulan lepas kita telah lancarkan 100 seat percuma bagi asnaf. Dan dalam masa yang sama juga kita telah membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk membuat infak, menaja asnaf-asnaf untuk pergi umrah. Jadi ini saya katakan tadi, dia punya laluan dia dekat ikhlas.com ni besar. Sebab tu kita katakan pada awal interview kita tadi, kita tengah lagi upgrade. Sentiasa upgrade. Sebab continue. Apa? Islam tu kalau kita tengok, kenapa saya cakap upgrade? Sebab agama Islam tu, Al-Quran tu, dia tak ditelan zaman. Sampai hari kiamat boleh dipakai. Jadi maknanya kalau nak cakap perfectnya ikhlas.com, dia tak perfect lagi. Tapi kita akan ikut, cuba kejar sebanyak mana pun, improvekan. Boleh kita nak banyak sebanyak mana data yang dalam Al-Quran perlukan kepada dimestikan kepada orang Islam, atau hadis-hadis daripada Rasulullah yang diperlukan oleh orang Islam tu, kita akan cuba terapkan dalam ikhlas.com. Jadi bagi masa kepada kami, yang paling penting bagi kami ialah ramainya orang bersama ikhlas.com. Walaupun anda mungkin tak nak pergi umrah dengan kami lagi, tak apa. Tapi download dulu kita punya apps, dan anda akan lihat betapa apps ini amat perlu untuk anda. Jadi lama kelamaan bila anda lihat bagaimana orang lain bersama ikhlas.com memudahkan mereka. Ikhlas.com ni memudahkan orang Islam dalam menjalani ibadah Islam dia. Lebih-lebih lagi pula orang nak membuatkan umrah. InsyaAllah kami juga tengah bertujuan untuk membawa jemaah haji di masa akan datang. Kami insyaAllah nak bawa jemaah haji dalam rancangan kami. Kalau Atika tanya apa rancangan selepas ini, ya kami tengah nak bawa orang pergi haji. Kok orang nak pergi umrah dengan Datuk macam mana?
Okey, pada 1 hari bulan 2 2025 akan datang. InsyaAllah. Okey, kita akan ada satu umrah mega. Wah. Umrah mega ni satu kapal terbang. Satu kapal terbang tu Berapa semua seats 377. 377 ni semua jemaah Ikhlas.com yang akan pergi bersama dengan saya. Tapi kalau ada tambahan tak ada masalah. Saya petik je sebagai penasihat komersial, saya petik je. Sebab kita punya kan cakap kita adalah anak syarikat kepada AirAsia. Jadi kalau kita petik satu kapal terbang lagi, tak ada masalah. Tak ada hal. Jadi maknanya sekarang ni kalau katakan orang di luar sana, mungkin teman esok lah tapi. Jadi nak pergi sekali contohnya kan, nak pergi sekali boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Boleh pergi sekali. Jadi kepada sesiapa saja yang nak pergi umrah bersama Datuk Rosham Noor, 1 hari bulan Februari 2025 kita ada umrah mega untuk anda semua, insya-Allah. Mungkin kata-kata terakhir bagi kelas sendiri untuk upcoming plan 2025. Jadi untuk upcoming plan untuk 2025 ni, saya sambung balik lah apa Datuk Rosham cakap. First kali of course kita nak meningkatkan jamaah umrah dekat Malaysia ni untuk orang yang mengalami umrah tu lebih banyak. Satu tahun ada 250,000 orang pergi umrah. Daripada 250,000 orang itu sekitar 60% adalah orang yang sudah pernah ke umrah. Sudah pernah ke umrah. Sekitar 30% tu adalah sekitar orang yang baru saja nak merasai umrah. Jadi kalau ikutkan sebenar-benarnya orang yang tak pernah pergi umrah kat Malaysia ni masih ramai ya. Jadi hala tuju kita sebagai satu syarikat yang mempromosikan gaya hidup Muslim Islam adalah umrah ini adalah satu impian yang sangat besar. Dia seperti haji kecil. Kalau ikutkan Rasulullah SAW, ia adalah satu sunnah muakkad. Dia sunat yang sangat berat. Jadi kalau tak dapat pergi haji, pergi umrah dulu. Kalau dapat pergi haji, alhamdulillah, tak ada masalah. Walaupun umrah ni bukan satu rukun Islam. Betul. Tapi kita nak perbanyakkan lagi ramai orang pergi umrah. Dan kami juga dekat Ikhlas.com ni, kami bukan sahaja syarikat yang mempromosikan umrah kami. Kami juga bekerjasama dengan banyak travel agent yang berlainan, dan kami juga bekerjasama dengan banyak syarikat-syarikat yang berbeza dekat Indonesia juga. Jadi kita membantu. Kita membantu syarikat-syarikat lain untuk mencari jamaah umrah juga. Kita membantu daripada segi supply juga. Jadi untuk memudahkan lagi ramai orang boleh pergi umrah. Jadi hala tuju kita lebih ke arah situ. Dan juga untuk syarikat Ikhlas.com sepenuhnya, tujuan kami untuk masa yang akan datang ini memang adalah untuk seperti Datuk Rosham cakap. Mungkin Datuk Rosham highlight tu dia nak kita lebih banyak orang Islam bersama dengan Ikhlas.com. Maksud dia tu adalah untuk memahami apa yang kami offer. Kami adalah syarikat yang pertama di dalam dunia lah saya rasa yang bila awak sedekah awak dapat point. Bila awak bayar zakat awak dapat point. Bila awak beli kurban awak dapat point. Point AirAsia. Bila awak guna point tu balik, mungkin you dapat diskaun kat umrah you. Mungkin you dapat kurban you diskaun tahun depan. Kita menggunakan point tu untuk subsidizekan balik. Jadi kenapa kita buat benda ni? Kita nak bagi orang memahami bahawa ibadah-ibadah ni adalah ibadah-ibadah yang mudah. You dapat dunia, you dapat akhirat. InsyaAllah. Tak ada masalah. Benda tu adalah satu perkara yang kita mahu orang memahami bahawa kita ni ikhlas. Kita ni ikhlas daripada segi kita nak orang lebih dekat dengan Allah. Ya betul kami adalah satu syarikat komersial. Ya betul kami kena buat profit. Tapi untuk sedekah, untuk ni apa semua, kita tak pernah buat profit. Ya, umrah juga kami berniaga. Kita bukan NGO nak buat profit. Kami bukan NGO. Kalau orang bagi duit nak derma semua apa nak sedekah dekat Ikhlas.com, kita terima je. Sen pun kita tak ambil. Satu sen pun kita tak ambil. Tapi kita menyalurkan orang yang memerlukan. Kita menyalurkan dan kami menjalankan amanah tu dengan betul. Buat bisnes ni bukan bukan satu benda yang ringan bila betul. Kita ni orang banyak akan cakap kita ni menunggak agama lah, menjaja agama lah, apalah ni semua. Tidak. Kita memang tengah dakwah. Tapi nak dakwah kena ada duit. Tak ada duit tak boleh buat dakwah. Contoh dan macam ni lah. Selari dengan zaman. Contoh macam ni lah kan. Okey, memang betul. Ibadah haji tu dalam rukun. Ya. Tapi hari ni kalau kita daftar haji dengan tabung haji pun belum tentu 5 tahun lagi kita dapat tau. Lagi 40 tahun.
Kita Jadi- pun tahu kita hidup ke tak lagi. Jadi maknanya kerinduan orang, kerinduan orang nak melihat, nak pergi ke tanah haram apa semua kan. Jadi salah satu alternatif dia dengan umrah lah. InsyaAllah. Umrah ni dia tak ada kota kan. Doa dia panjang umur tu. Dia tak risau dah. Kita pun tak tahu kita hidup lagi ke tidak. Tak guna juga kalau kau hidup sama kau 150 tak guna kan. 150 menyusahkan orang. Dan tahun lepas baru-baru ni 2-3 bulan lagi kita telah lancarkan untuk orang pergi umrah, dia pergi terbang dulu bayar kemudian. Betul. Dia terbang dulu bayar kemudian. Nampak tak ikhlas.com ni memang matlamat kami, kita nak bawa Mudahkan. ramai lagi orang untuk ke tanah kita nak suci. mudahkan. Kita Banyak nak orang macam contohnya brother-brother yang bawa Grab, brother yang kerja sendiri apa semua, dia orang nak pergi nak kumpul duit sekali nak pergi 5, kita orang 4,900 nak kumpul tu ingat senang ke? Dengan anak nak sekolah dengan ini apa semua, tak apa, terbang dulu bayar kemudian. Kita buat benda-benda ni. Kita buat benda-benda ni untuk kemudahan orang. Itu kelebihan kenapa di antara sebab saya bersama dengan ikhlas.com. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan lupa untuk anda semua nak ketahui dengan lebih lanjut Ayat Kelantan je lah, mana nak susah pun. Ada bunyi Kelantan tu. Orang Kelantan tak? Orang Kelantan tak? Ayat Kelantan dah. Jadi kita kena download aplikasi ikhlas.com dekat telefon lah ni dah. Baru molek. Molek betul. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Rashamno dan juga Ikhlas. Ayat Kelantan lah, cuma tak cakap macam tu lah. Ayat Kelantan. Terima kasih banyak Datuk dengan Ikhlas mari hari ni. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, download www.ikhlas.com di telefon pintar atas sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.